Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bahjah Mardiyah muka surat 41. Surat 41 baris ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk, bagi makmum yang masbuk, bahawa jangan ia membimbangkan dengan membaca zikir yang sunat sebelum membaca Fatihah. Tetapi hendaklah, yakni wajiblah ia kemudian daripada takbirnya ia membaca Fatihah jua terus kepada membaca Fatihah, melainkan bahawa sangka ia dapat membaca Fatihah serta dibaca zikir yang sunat itu, maka hendaklah, yakni sunatlah didatangkan zikir yang sunat kemudian dibaca Fatihah. Bermula yang sunat bagi orang masbuk, bahawa jangan ia membimbangkan dengan membaca zikir yang sunat. Zikir yang sunat sebelum membaca Fatihah dua. Satunya doa iftitah, satunya ta'awuz, isti'azah, a'udzubillah. Ada dua zikir yang disunatkan baca sebelum membaca Fatihah. Yang pertama doa iftitah, yang kedua ta'awuz, isti'azah, a'udzubillah itulah. Itu dua zikir yang disunatkan sebelum membaca Fatihah. Yang mana kedua-dua zikir ini kalau ditinggalkan hukumnya adalah makruh. Kalau ditinggalkan hukumnya adalah makruh. Tetapi ada ketika sunat ditinggalkan, jangan baca. Doa iftitah sama, rakaat pertama membaca a'udzubillah. Membaca a'udzubillah ni tiap-tiap rakaat lah sebelum membaca Fatihah. Kedua-dua zikir yang disunatkan dibaca sebelum Fatihah ni, kalau kita tak baca, hukumnya makruh. Rakaat pertama kita tak baca doa iftitah, dengan a'udzubillah pun tak baca. Dua-dua tu makruh belaka orang panggil pada ni. Tapi ada ketika disunatkan jangan baca hak dua zikir sunat. Sunatnya tinggal, jangan baca. Keadaan yang macam mana? Dia sekarang ni sudah masuk bicara berkaitan dengan makmum yang masbuk lah ni. Makmum yang masbuk. Makmum muafiq selesai dah. Sekarang bicara persoalan makmum yang masbuk. Ta'rif muafiq masbuk jelas. Hukum bagi makmum muafiq, hukum bagi masbuk jelas. Kemudian dia ada masalah-masalah dia pula.
Makmum muafiq, makmum yang dapat masa satu Fatihah sebelum imam rakaat. Hukumnya wajib menyudahkan bacaan Fatihah, membaca Fatihah rukun sembahyang yang keempat, sama hukum dengan orang yang sembahyang seorang diri, sama hukum dengan tok imam. Makmum muafiq sama hukum. Wajib menyudahkan bacaan Fatihah sebelum berpindah pada rukun yang kelima, iaitu rakaat. Itu muafiq. Adapun masbuk, makmum yang tidak dapat masa satu yang pertengahan sebelum imam rakaat. Masbuk ni imam rakaat segera rakaat, bukan menyudahkan bacaan Fatihah, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Baki Fatihah tu kalau sempat baca separuh, tak sempat baca langsung pun, satu Fatihah ditanggung oleh imam. Jadi muafiq, masbuk, takrif yang berbeza tapi lawan keduanya. Kalau muafiq, kalau tidak muafiq masbuk, kalau tidak masbuk muafiq. Dua ni berlawan. Faham muafiq, faham masbuk. Faham masbuk, faham muafiq. Kemudian antara dua yang berlawan ni, hukum dia pun berlawan juga. Makmum muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah sebelum rakaat. Makmum muafiq rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah, batal sembahyang. Hukum bagi imam masbuk, imam rakaat segera. Kalau tidak segera rakaat, imam i'tidal baru rakaat, batal sembahyang. Ini sembahyang berjemaah fadilat 27. Faham tak ni? Kita banyak orang kerja ni, kita banyak ni. Orang kerja macam mana? Kalau nak gaji mahal, ilmu macam mana? Nak gaji mahal, ilmu macam mana? Ilmu kena banyak lah. Nak dapat fadilat 27, mahal ni. Bukan double, bukan triple. 27 orang panggil benda? Yang double. Kerja hari cuti, double tau. Kau macam mana? Dia ada double, triple. Faham tak? Kerja sehari boleh gaji 3 hari. Waktu kerja hari apa gitu? Kerja apa? Kerja hari raya. Raya puasa tu kerja triple. Kerja sehari gaji 3 hari. Ini sembahyang satu fardu ganda 27. Abang kata apa? Orang putih makan benda 27. Lepas tu ilmu nak gaji mahal ni, nak upah mahal ni. Balaha kita sembahyang seorang diri, sah dah sembahyang seorang diri ni. Boleh pahala dah. Sembahyang seorang diri boleh pahala dah. Dah kita nak 27, nak fadilat besar. Ilmu padang tak dengan fadilat 27 tu? Padang tak ilmu? Tak padang ilmu, silat-silat gaya bukan 27. Hak satu pahala hak asal tu pun terbatal. Ni fahamlah. Hak banding dengan kerja dunia senang. Nak gaji besar, ilmu kena banyak. Nak fadilat lebih, ilmu kena tambah. Apa ilmunya? Bicara bab syarat untuk sah berjamaah. Bicara muafiq masbuk dan kitab Bahjah Mardiyah ini hanya satu daripada 12 syarat untuk sah solat berjamaah. Dia ada tajuk. Dalam kitab fiqh dia ada babul jamaah. Dia ada bab suku no. Kita belajar bab taharah, kita belajar bab rukun semayang, syarat bagi kita rukun semayang untuk sah semayang seorang diri. Kita nak berikat, nak jadi makmum kepada seseorang imam, nak berikat, dia kena tambah ilmu. Nak berikat dah ni, nak berikat dengan imam, maka dia ada syarat tambahan. Berbeza dengan kita tidak berikat, kita semayang seorang diri. Jadi ta'rif muafiq masbuk, hukum makmum muafiq, hukum makmum masbuk. Dapat masa muafiq, tak dapat masa masbuk. Nak tanya sikit. Waktu semayang tadi. Waktu semayang tadi dengan tu imam, orang ketiga, keempat. Dapat tak masa? Satu Fatihah yang pertengahan? Dapat tak masa? Dapat tak? Jangan suka kita. Baru je. Baru berapa minit.
semayang dengan tu imam Zuhur tadi. Saya tanya 3 ke 4. Dapat tak masa? Ha? Dapat. Dapat apa sebab salah nak jawab? Ha? Dapat lagi masa? Haji? Dapat masa? Ha? Ada kata dapat, ada kata tak ni. Ha, mana? Dapat tak masa? Saya baca dah habis lagi. Saya tak tanya baca habis ke tak habis. Masa dapat ke tak? Atau yang pertengahan? Dapat. Hak tadi tu dapat masa, dia panggil apa? Ngam-ngam. Ngam-ngam. Sebab saya ikut terus imam tadi. Auzubillah saya tinggal. Oh, dia tinggal. Sebab ni masalah ni. Kita kata masbuk ni, mana sunat tinggal hak zikir disunatkan tu. Saya tinggal auzubillah, terus pada bismillah, memang ngam-ngam. Kalau tu imam buat sakit perut sikit je, dia buat laju sikit lepas tu. Guna kamu. Sebab apa? Ngam-ngam tadi. Kalau haji kata tak dapat tu pun, dia dekat-dekat tu, dekat-dekat. Tapi kalau ikut saya kira saya ni dapatlah. Rakaat yang kedua? Rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Tak pertama okeylah. Rakaat kedua. Rakaat kedua tu pun tak berapa nak lepas mana. Sebab apa? Tak sempat nak baca surah, dia rokok dah. Rakaat kedua. Sempat baca surah? Sempat baca rakaat kedua? Sempat baca surah. Rakaat kedua sempat baca surah. Tak sempat baca surah. Tapi lama sikitlah masa nak banding 3 ke 4. Tapi rakaat 3 ke 4 cepat sikit nak banding rakaat kedua. Tapi rakaat kedua tu pun memang jelaslah muafiq rakaat kedua tu. Lega sikit rakaat kedua tu. 3 ke 4 sebab tak ada surah. Hak tu memang boleh katakan ngam-ngam lah. Ngam-ngam. Sebab saya pernah mengajar kuliah maghrib. Memang ngam-ngam tu rakaat 3 tu masbuk, tak jadi muafiq. Masa mengajar kuliah maghrib, masa bicara-bicara masbuk, tanyalah dah. Hak kita sama maghrib tadi. Maghrib, kita kuliah maghrib. Rakaat 3 tu imam tadi, dapat tak masa? Memang masa tu tak dapat. Imam mempercepatkan bacaan, memang tak dapat masa. Memang masbuk. Memang masbuk. Kita zuhur tadi tu, kalau suruh tu imam cepat sikit apa dah. Cepat sikit lagi biar jadi masbuk. Nak tengok macam mana. Nantilah minggu depan. Ni kami dah minggu depan. Pakat dengan tu imam, waktu kepak tu imam laju sikit. Biar jadi masbuk. Tak ada apa-apa. Pakat dengan tu imam, nanti hari Selasa minggu depan, beritahu dah tak jadi ya. Hari Selasa minggu depan, pakat 3 kepak baca wasal. Ambil 2 nafas pun tak apalah. Fatihah tu. Biar jadi masbuk. Tengok macam mana. Faham tak? Tapi waktu tadi tu memang ngam-ngam lah. Kalau buat cepat sikit lagi, berjadi masbuk lah kita. Sebab saya pernah timbul isu. Dia kata Tok Imam ni, dia ada 2 Tok Imam. Tok Imam muda, Tok Imam tua. Dia kata kalau Tok Imam muda, dise'eh sokmo. Pada se'eh. Lelah kerja. Sebab apa? Tok Imam muda, gagah. Dia semain cepat. Tok Imam tua, dia kan tua lah berapa kali. Lambat sikit. Dia kata kalau Tok Imam muda dia Tok Imam, dia kata dia tak sempat nak baca Fatihah, orang 3 ke 4. Kalau Tok Imam tua jadi Tok Imam, orang 3 ke 4, dia boleh baca Fatihah, lega molek. Pada ni. Jawab anak dia pula, anak yang bertanya ni, ayah gitu. Kita semua okey je. Ketika keempat Imam muda pun ngam-ngam lah Fatihah. Dia gitu pula. Anak dia pula kata. Tapi persoalan sekarang ni, ayah kata dia tak sempat baca Fatihah 3 ke 4 kalau imam muda. Kalau imam tua okey. Anak dia kata orang lain sempat belaka baca Fatihah, ayah seorang je. Jadi apabila ayah ni kata 3 ke 4 tak sempat baca Fatihah kalau tu imam muda. Anak dia kata ayah seorang je tak sempat. Kita orang semua okey je. Kita nak jawab macam mana?
Sebab ayah kata tak sempat membaca 3/4 Fatihah. Anak kata sempat membaca. Kita nak letak macam mana? Muafiq ke masbuk? Ini biasa saya tanya sebagai ujian. Kalau kau tanya kita, awak belajar muafiq masbuk. Saya nak tanya satu masalah. Saya belum sudah baca Fatihah kat 3/4 imam rakaat. Saya ni muafiq ke masbuk? Tadi hak kira tua tadi. Kalau orang nak uji kita, dah belajar masbuk. Orang pun tanya kita, saya imam 3/4, saya belum sudah baca Fatihah imam rakaat. Larilah 3/4 kau nampak tak apalah. Masalah dia tanya, saya ni belum sempat habis baca Fatihah imam rakaat. Tak kira bukan 3/4 lah. Tak kira mana-mana rakaat. Jadi imam rakaat saya belum sudah baca Fatihah. Kita nak kata macam mana orang yang bertanya ni, muafiq ke masbuk? Tak kira 3/4 lah. Nanti dia tanya masalah, saya masih imam rakaat tadi, saya belum sudah baca Fatihah. Nak buat macam mana saya ni? Ikut imam rakaat ataupun saya sudah Fatihah? Sebab belum saya sudah baca Fatihah, imam rakaat dah. Saya ni muafiq ke masbuk? Sama ada sudah baca Fatihah ataupun rakaat ikut imam, itu hukum. Saya ni muafiq ke masbuk? Itu mula-mula. Sebab sebelum kita nak pergi pada hukum, kena tahu dulu dia muafiq ke masbuk. Baru pada hukum. Sekarang ni soalan dia, saya belum selesai baca Fatihah imam rakaat. Saya ni muafiq ke masbuk? Kalau tak kena gaya, masuk perangkat. Dia tanya, saya belum selesai baca Fatihah imam rakaat, muafiq ke masbuk saya? Nak jawab muafiq pun tak boleh, nak jawab masbuk pun tak boleh. Sebab dia tak kena, tidak berkait dengan takrif. Takrif muafiq sempat masa, takrif masbuk tak sempat masa. Yang ditanya, saya belum sempat menyudahkan bacaan Fatihah imam rakaat, saya ni muafiq ke masbuk? Tak boleh nak jawab lah. Sebab sempat baca, tak sempat baca, itu masalah. Bukan nak kenal muafiq masbuk. Ada ni. Kita nak kenal muafiq, dapat masa. Masbuk tak dapat masa. Dia tanya, saya tak sempat baca. Nak kata muafiq, nak kata masbuk, tak boleh. Ada ni. Tak, sekarang muafiq dapat masa satu Fatihah sebelum imam rakaat. Masbuk tak dapat masa. Pertanyaan ni, saya belum sudah baca Fatihah imam rakaat. Saya belum sempat, tak dang nak baca Fatihah imam rakaat dah. Belum habis lagi baca imam rakaat dah. Muafiq ke masbuk saya? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab muafiq sempat masa, masbuk tak sempat masa. Dia tak sempat baca. Dia tak sempat baca. Tak sempat baca ni terkadang sempat masa. Contoh mana tak sempat baca? Imam baca surah pendek, kita berdiri dengar tu imam lama dah. Sebab imam baca Fatihah kuat, kita tunggu, masa sudah dapat. Tapi oleh kerana imam baca surah pendek, sempat dah baca Fatihah, dibaca qul huwallah aja. Saya tak sempat baca Fatihah, tak sempat nak menyudahkan Fatihah imam rakaat. Kamu tak sempat baca Fatihah, masa dapat ke tak? Oh, masa dapat. Tapi ketika imam baca Fatihah kuat, tak baca lagi lah Fatihah. Jadi tak sempat menyudahkan baca. Kenapa? Kerana imam baca surah pendek, tetap muafiq. Sebab disempat masa. Kenapa kamu tak sempat baca Fatihah? Masa saya takbiratul ihram tadi, imam hujung surah dah. Masa saya takbiratul Allahu Akbar, imam hujung surah dah. Baca Fatihah 2-3 ayat, imam rakaat. Tak sempat masa. Oranglah masbuk. Jadi dengan persoalan dia, saya tak sempat baca imam rakaat, masa dapat ke tak? Kena pergi pada masa. Masa dapat, kenapa kamu tak sempat menyudahkan bacaan Fatihah? Sebab saya gagap.
Muafiq. Sebab sempat masa. Faham tak? Jadi kalau tanya persoalan tadi, saya tak sempat menyudahkan baca Fatihah 5 rakaat. Muafiq ke masbuk ke saya? Muafiq ke masbuk? Tak berapa nak sedap molek gitu. Tak apa nak kena molek ni. Memang orang yang tak sempat menyudahkan baca Fatihah sebelum 5 rakaat, terkadang dia dapat masa, muafiqlah dianya. Terkadang dia memang tidak dapat masa, masbuklah dianya. Barulah pergi, kalau muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah, kalau masbuk rakaat serta merta. Bagi pada hukum nak kena takrif dulu. Tapi dengan masalah ditanya, saya belum sempat menyudahkan bacaan 5 rakaat, kita tak boleh nak letak. Dia tu kategori imam makmum muafiq ke kategori makmum masbuk? Tak nak letak. Sebab dia pergi pada belum sempat menyudahkan bacaan. Belum sempat menyudahkan bacaan. Terkadang sempat masa, dia muafiq. Memang tak sempat masa, dia masbuk. Mana? Kita balik pada soalan tadi. Orang tua tadi. Dia kata memang dia tak sempat baca. Anak dia kata, kita sempat belah ke? Pada ni. Lepas tu, cubalah baca Fatihah. Dia pun baca Fatihah. Baca Fatihah orang tua. Baca Fatihah orang tua ni, dia habis satu ayat, dia berhenti tu, dia tarik nafas tu, lambat pula nak mula balik. Orang muda tarik nafas sekali je. Orang tua tarik nafas dia mungkin 2 kali. Dia pun baca. Patut pun. Dia baca sederhana okey, tapi apabila dia wakaf, satu ayat dia wakaf. Bila dia wakaf tu dia nak mula balik tu, mungkin bukan kata lelah, tapi orang tua ni mungkin dia kena dia tarik nafas tu agak kata ni tak sempat menyudahkan bacaan ni kerana bacaan orang tua ni. Kalau khidmat masa mungkin dapat ni. Tapi tak boleh nak tetap hukum sebab tak pasti masa dapat ke tak. Dia pun tanya Tok Imam muda. Dia ajing tegur Tok Imam muda. Jangan cepat sangat kau. Kita orang tua ni lelah ikut Tok Imam muda. Kalau imam tua dia okey sikit. Bila dia tegur sekali, Tok Imam muda tu lambat sikit, sekejap je. Lepas tu dia speed semula. Tak speed mana lah, bukan speed laju dah. Tapi dengan muda dia lah. Yelah kalau orang tua daripada iktidal turun sujud lambat sikit. Kalau orang muda laju sikit. Gitulah jadinya. Daripada sujud naik pada rakaat yang kedua. Kalau orang muda laju sikit, kalau orang tua lambat sikit. Baca gitu juga. Adalah beza dia. Lepas tu dia tanya Tok Imam muda ni, lepas tu pokcik nak buat macam mana ni? Tok Imam rokok, memang pokcik tak sempat sudah baca Fatihah ni. Saya nak buat macam mana ni pokcik? Saya sudah Fatihah ke ikut Tok Imam rokok lah. Tok Imam ni pun jawab, pokcik nak sudah Fatihah pun boleh, pokcik nak rokok segera pun boleh. Mana pula kata gitu? Tok Imam muda ni bukan Tok Imam saja ni. Ustaz sekolah. Bukan Tok Imam saja dak lah. Dia Tok Imam bertauliah, tapi dia ustaz. Sekarang ni orang tua ni Tok Imam muda ni Tok Imam rokok saya tak sempat menyudahkan bacaan Fatihah. Jadi saya nak macam mana ustaz? Nanti baca Tok Imam. Adakah Tok Imam rokok saya sudah baca, rokok lambat sikit, ataupun ikut Tok Imam rokok lah. Fatihah saya tak sudah lah kalau kira kau. Buat macam mana? Tok Imam jawab mudah je. Ayah haji nak sudah Fatihah pun boleh. Ayah haji nak rokok selalu pun boleh. Ni sakit belakang ni. Sudah Fatihah muafiq, rokok segera tanpa menyudahkan Fatihah masbuk. Sekarang ni muafiq ke masbuk makmum ni? Biasa molek. Ni. Jadi payah. Saya musafir. Saya singgahlah di masjid tu. Zuhur asar kita sebut dengar. Tapi bacaan perlahan lah zuhur asar. Tapi saya tak semayang. Sebab saya sapa tu di tengah semayang tu. Saya dah ikut lah. Sebab saya akan semayang sama grup lah. Nak qasar apa semua. Tak ikut.
Tapi bila selesai ambil semayang pun semua keluar bila air, ngam-ngam Tok Imam naik rakaat ketiga. Ngam-ngam Tok Imam naik rakaat ketiga. Tok Imam muda ni, Tok Imam muda naik rakaat ketiga. Saya pun duduk belakang, perhati. Memang ngam-ngam muafiq. Ngam-ngam sangat. Padahal kalau tua ni tak sempat baca. Dia ngam-ngam sangat macam tadi kau. Ngam-ngam. Orang keempat tengok, ngam-ngam juga. Makna kalau kita baca a'udzubillah, memang tak ada habis baca di rakaat dah. Kalau kita baca auzubillah sekarang ni saya tak semayang, saya duduk di koloh lagi, duduk belakang lagi. Tapi dengarlah dia berpindah rukun tu, tapi inti kolak sebab dia pakai speaker luar. Tengok kat 3-4 kati muafiq dapat masa. Tapi memang kalau bacaan orang tua tadi memang dia takkan sudah baca. Melainkan orang tua tadi dia kena wasar. Dia problem dia wakaf, dia tak boleh nak sambung segera. Tu problem dia. Kalau dia wasar, okey. Kalau dia wasar, okey. Problem dia wakaf aja. Dia barulah sambung balik. Dia wakaf aja, baru disambung balik. Oh, tu dengan masa yang ngam-ngam muafiq tadi ni memang tak sempat sudah. Jadi saya tengok tu memang dia makmum muafiq sebab dapat masa, tapi masa yang ngam-ngam. Masa ngam-ngam. Bila dapat masa, orang tua ni dia baca siratal ladzi pun tak sempat nak bacanya, dia rakaat dah. Wajib menyudahkan bacaan Fatihah sebab dia dapat masa muafiq. Ada. Sebab dia dapat masa. Saya kata auzubillah tinggallah kalau agak sempit seumpama tu. Auzubillah tak baca dah dia kata. Auzubillah tak baca dah. Tapi memang kalau ikut saya perhati tu, hak timam muda tadi memang makmum dapat masa. Makmum muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Tapi masa yang dapat tu memang ngam-ngam. Tapi kalau Tok Imam boleh melegakan lagi, itu lagi afdal. Jangan buat ngam-ngam. Sebab Tok Imam ni cepat sebenarnya. Sebab ngam-ngam tadi dia baca a'udzubillah, dia baca amin. Pada ni. Jadi Fatihah dia betul tu cepat. Tapi oleh kerana ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada amin, situ dia ambil masa sikit. Ada ni 25 saat. Kalau tu imam yang comel 30 saat baru dia rokok. Tu comel tu. Kalau 25 saat ngam-ngam muafiq ni dia hala kecepat dah sedikit. Mana lebih baik tu perlambatkan sedikit sebab di belakang ni ada makmum yang pelbagai. Di belakang ada makmum yang pelbagai. Maknanya apa ni? Bacaan jangan hala kecepat, pertengah molek. Pergerakan sekalipun, walaupun kita ni gagah, walaupun kita ni muda, pergerakan sembahyang disunatkan pergerakan yang lembut, bukan pergerakan yang cergas. Bukan pergerakan. Memang kita gagah, kita orang sehat, kita orang jogging sentiasa. Orang yang jogging sentiasa ni memang orang yang exercise sentiasa. Sekalipun disunatkan pergerakan dalam sembahyang dengan pergerakan yang mana seperti kita orang lemah. Bukan awak lemah lembek, bapuk gitu, jangan. Bukan, tapi maknanya walaupun kita tu cergas, gagah, tapi biarlah pergerakan sembahyang kita tu kita orang lemah. Sebab kita menghadap Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, kita orang lemah. Disunatkan begitu. Walaupun kita orang sihat, orang gagah. Jadi sama juga dengan bacaan, walaupun lidah kita proses, bacaan jangan hala kecepat. Pergerakan jangan hala kecepat sebab makmum di belakang ada pelbagai. Itu bahagian tu imam lah. Ini kita cerita bahagian makmum. Kemudian kita nak pergi pula ni kepada masalah masbuk. Kita pergi pada bacaan kitab. Sebab minggu yang ketiga dah ni, tahun yang ketiga Bahjah Mardiyah. 3 minggu yang terdahulunya
ulang balik ta'rif, muafiq dan masbuk serta dengan hukum. Lagi pada hak masalah masbuk ni. Dan kita faham oleh ayat kita ni. Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk, bahawa jangan ia membimbangkan, jangan mengsibukkan, jangan bacalah maknanya. Jangan ia membimbangkan, bukan bimbang takut ni. Jangan ia masghul, jangan ia membimbangkan dengan baca bacaan zikir yang sunat sebelum Fatihah. Doa iftitah dan a'udzubillah. Tapi hendaklah ia masbuk, kemudian ada takbirnya, ia membaca Fatihah jua. Membaca Fatihah saja, jangan baca doa iftitah, jangan a'udzubillah bagi makmum yang masbuk. Nah, ini ayat kita. Ini ayat kita. Kalau kita katalah, kita ambil mudah, selepas takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram, kalau kita ni makmum masbuk, terus kepada membaca Fatihah, doa iftitah, sunat jangan baca, a'udzubillah sunat jangan baca. Kalau kita makmum masbuk. Nah, ini ayat kita. Selepas kita takbiratul ihram, kita mana tahu kita masbuk? Mana tahu kita masbuk? Ada ni? Tak sekarang ni sunat tinggal bacaan zikir yang disunatkan, doa iftitah dan juga a'udzubillah. Sunat jangan baca. Sebab kita makmum masbuk. Sekarang ni di awal imam dah rakaat lagi. Jadi macam mana tahu kita masbuk? Macam mana tahu kita masbuk? Sebab imam belum rakaat. Imam rakaat dapat masa muafiq, tak dapat masa satu Fatihah masbuk. Sekarang ni imam belum rakaat, makmum baru Allahu akbar. Sunat jangan baca doa iftitah, sunat jangan baca a'udzubillah. Makmum masbuk. Dah tahu mana masbuk? Imam tak rakaat lagi ya? Macam mana? Faham tak? Dia gini. Dia permulaan ni kita tak nak kata kita masbuk. Faham tak? Macam tadi, lepas dia tasyahud awal Zuhur tadi, naik ke 3, saya tak baca a'udzubillah, takut jadi masbuk. Dah masbuk ke tak? Muafiq. A'udzubillah memang saya tinggal sebab takut jadi masbuk. Nampak cepat sangat rakaat kedua tu. Surah tak sempat nak baca, tak mau rakaat dah. Jadi rakaat 3 tu takut jadi masbuk. Lepas bangkit rakaat 3 tu pada bismillahirrahmanirrahim, saya dah baca a'udzubillah. Masbuk. Tahu mana masbuk? Kena-kena muafiq. Ngam-ngam muafiq. Ni. Ini ayat kita. Dia gini je. Selepas kita takbir ihram, sebab kita kena ambil ayat ujung tu. Melainkan bahawa sangka ia dapat membaca Fatihah serta dibaca zikir sunat itu, maka dah didatangkan zikir sunat kemudian dibaca Fatihah. Dia gini. Kalau kita takbir ihram, kita ceritakan pertamalah mudah bagi kita. Itu Allahu akbar. Kalau tu imam baca kuat, senang. Kita dengar, tu imam baca sabihih contohnya surah. Kalau setakat baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barulah pergi pada Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah kita beres sebab imam baca sabihih, imam baca hal ata, imam baca lam yakuni. Ada ni. Kalau kita jangka Fatihah kita boleh beres, sunat kita baca doa iftitah dan a'udzubillah. Makruh kita tinggal. Hak kata masbuk ni mana ni? Ni belum tentu masbuk ni. Dia pergi pada masalah begini, tu imam baca perlahan. Zuhur asar. Kita pun Allahu akbar. Kita tak boleh nak jangka tu imam ni perlahan tadi tu sedang baca Fatihah ke, sedang baca surah ke, kita tak pasti.
imam ni dengan rokok tu lama lagi ke, tak lama dah ke, kita tak pasti. Sebab imam baca perlahan. Keninglah tidak disunatkan kita baca doa iftitah, tidak disunatkan kita baca auzubillah. Tak tahu lagi ni dapat masa ke tidak Pak Imam belum rokok. Lepas tu dia kata masbuk. Tapi sebenarnya bukan masbuk sebab tak tahu lagi. Baca sebut permulaan tadi kan, doa iftitah tak baca makruh. Auzubillah tak baca. Auzubillah bukan Fatihah. Sebut kata Fatihah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah bukan Fatihah. Amin bukan Fatihah. Jadi apabila makmum yang masuk dalam imam tengah solat tu tak pasti dia dapat tak baca Fatihah sebab imam baca perlahan, dia disunatkan terus kepada membaca Fatihah. Mana apa? Terus kepada Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah jangan baca. Auzubillah jangan baca. Sunat jangan baca. Sunat jangan berbimbang dengan bacaan sunat sebelum Fatihah. Bacaan sunat sebelum Fatihah dua, sama ada doa iftitah ataupun auzubillah. Jadi sekarang ni belum tentu masbuk ni. Kalau dibaca juga doa iftitah dengan auzubillah, kalau didapat masa muafiq, senang cerita, sudahkan bacaan Fatihah. Kalau dia tak dapat masa, dia masbuk sungguh. Dia akan bicara di hadapan. Ini masalah yang payah kepada orang masbuk. Dia masuk dalam sembahyang, imam tengah solat. Dia tak tahu lagi imam ni dengan rokok tu lama lah, lambat lagi ke, dekat dah ke. Dia pun Allahu Akbar. Dia pun baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia pun pergi pada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rakaat. Dapat tak masa daripada takbir makmum tak ada sampai mau, dapat tak masa satu Fatihah? Dapat masa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun rakaat. Dapat tak masa satu Fatihah? 15 saat je dapat masa macam mana? Dapat tak masa? Tak dapatlah. 15 saat je. Ni ada saat ni. Ni ada saat ni. Tengok saat ni lah ni ada dah ni. Sekarang imam bacaan perlahan. Kita pun Allahu Akbar. Bukan baca kuat macam tadi, tak nak baca kuat ni. Makmum baca kuat macam mana makmum? Ni buat kuat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun rakaat. Dapat tak masa? 15 saat je. Tak dapat masa. Masbuk. Masbuk dah. Masbuk imam rakaat. Ni tak boleh. Ni tak boleh rakaat. Ini masbuk yang berbimbang dengan bacaan sunat sebelum baca Fatihah. Ni susah ni. Tak ada ni. Dah kata masbuk imam rakaatlah masbuk yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam rakaat segera sebab masbuk ni tidak membaca bacaan sunat sebelum baca Fatihah. Barulah imam rakaat. Tapi kalau dia masbuk, dia baca doa iftitah dulu, dibaca auzubillah dulu macam tadi. Dibaca Fatihah 1-2 ayat imam rakaat. Imam rakaat masbuk yang baca bacaan sunat tidak boleh rakaat, melainkan dia kena tambah bacaan Fatihah, ganti masa untuk doa iftitah dan auzubillah. Tambahlah. Mana maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Cukup lagi nak ganti masa doa iftitah yang baca tadi tu.
Imam pun sami Allahu liman hamidah. Tak ada rakaat. Adalah. Sebab di lambat rakaat. Siapa masbuk tak rakaat segera? Kamu baca bacaan sunat sebelum membaca Fatihah. Baca doa iftitah dan auzubillah. Auzubillah pun jangan. Kalau contohnya, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun Allahu akbar rakaat. Memang tak dapat masa. Boleh rakaat ke tak? A'udzubillah baca tadi. Kena ganti. Pun tambah. Maliki yaumiddin. Malik Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim boleh ganti tak? Masa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh ganti tak? Ikut. Tambah lagi. Maliki yaumiddin. Boleh tak? Boleh ganti tak a'udzubillah tu? Baru boleh rakaat. Bila masbuk rakaat lambat, pastikan sempat tamat ninah bersama rakaat imam baru dapat rakaat. Sebab itulah kalau kita masuk dalam sembahyang dalam keadaan kita tak boleh nak jangka imam ni dengan rakaat tu, jauh lagi ke, dekat dah ke, sunat jangan baca bacaan sunat sebelum Fatihah. Sunat tinggal doa iftitah, sunat tinggal auzubillah. Kita doa iftitah kita mudah tinggal, auzubillah kita tak tinggal. Itu masalah kita. Kita ni jenis lidah pada ni. Allahu akbar, auzubillah memang kita akan baca sebab kita rasa macam auzubillah tu Fatihah dah. Pada ni ada ketika tinggal auzubillah terus kepada Fatihah sebab kita mungkin jadi muafiq, kita mungkin jadi masbuk. Kalau masbuk, kita baca auzubillah sebelum tu. Imam rakaat nak tambah satu dua ayat Fatihah. Nak ganti balik auzubillah tu. Sebab itulah kalau kita takbir dalam sembahyang, kita tak nak jangka imam ni dapat masa dah untuk bacaan Fatihah, kita sunat tinggal bacaan sunat. Sebelum baca Fatihah, kita disunatkan segera kepada membaca Fatihah. Terus kepada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia kata masbuk di sini ni belum tentu lagi. Sebab ni baru di awal makmum masuk dalam sembahyang Allahu akbar, imam tak rakaat lagi. Mungkin dia dapat masa muafiq, mungkin tak dapat masa masbuk. Alhamdulillah. Tak apalah, ni saya akan ulang baliklah untuk minggu hadapan pula. Dan bila rakaat imam dan sebelum lagi ia membaca orang masbuk itu akan Fatihah, maka tiada yang membimbangkan bacaan sunat seperti dia baca Fatihah kemudian takbir umpamanya, maka hendaklah ia tinggalkan bacaannya dan wajib ia mengikut imam rakaat. Ini hak masbuk yang tidak berbimbang bersibuk dengan bacaan sunat. Imam rakaat segera pada ni. Tapi kena kira juga, kadang-kadang kita masbuk, kita Allahu akbar, imam siratal ladzi, kita tak baca Fatihah, kita senyap waladdallin amin, barulah kita baca Fatihah. Imam baca inna a'taina, takbir kita sampai imam rakaat tak dapat masa masbuk kita. Tapi sebelum tu kita tak baca Fatihah, kita duduk diam sekejap sebelum imam amin. Kena ganti Fatihah, ganti masuk diam sebab kita masbuk. Kena kira juga tu. Ini banyak jugalah masalah-masalah berkait dengan makmum yang masbuk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.